Dan antara nama-nama yang saya akan sebutkan malam ini dan juga gerakan-gerakan mereka, apa yang telah mereka lakukan di tanah Melayu dan juga kepada umat Islam secara khususnya, antara yang kita boleh lihat seorang pastor Melayu ni, namanya Joshua Helmi. Antaranya di dalam kes inquiry di mahkamah, di mana saksi telah mengatakan bahawa Joshua Helmi ni memang telah memurtadkan orang Islam seramai 10 pasangan orang Melayu. Maksudnya saksi ni berkata dia nampak bahawa Joshua Helmi, yakni pastor Melayu ini, memurtadkan 10 pasangan orang Melayu, yakni 20 orang lah, 10 pasangan. Dan antara individu yang menjadi target ataupun sasaran beliau, kita boleh tengok dia dengan secara sembrono pada tahun 2011, ya, walaupun dah lama tetapi kes ni berlaku. Dia secara borosnya, kita kata, keluarkan posting di Facebooknya, dia tonjolkan muka siapa orang yang dimurtadkan, jadi orang Melayu. Antaranya disebut Azizun, ya, dan individu lain nama Rita, dia kata Muslim daripada Perak. Dan antara individu yang lain adalah Norazlina, yang mana dia kata mereka ini, ahli keluarga ni adalah bekas Muslim, maksudnya telah murtad lah. Dan Abdul Rahim dia sebut, dan Baptis ni maksudnya dia telah, orang kata, merendam ataupun kalau bahasa kita ni syahadah lah, syarat nak masuk Islam. Tetapi bagi aliran dia kena baptis, kena mandikan, kena sucikan. Lalu dia kata orang ni bila dibaptis maka dia jadi seorang Kristian. Dan dia kata bahawa Pakcik Ismail ni telah dibaptiskan, maksudnya telah dikristiankan. Dan Majid dan bersama keluarganya juga telah dimurtadkan. Baik, gerakan dan juga individu itu memang terbukti telah diusahakan untuk dimurtadkan. Itu antara gerakan yang pertama. Kedua, kita juga ada menerima gerakan-gerakan yang makin kreatif. Oleh kerana negara kita ni ada undang-undang, ya, mana perkara 11/4 yang mengkhususkan bahawa orang Islam tidak boleh didakwah ataupun disebarkan agama bukan Islam kepada orang Islam. Kita dijaga di bawah akta ini. Oleh kerana kerajaan kita, negara kita ni ada, orang kata, special punya undang-undang ni, maka tugas untuk memurtadkan orang Islam ni mula menjadi semakin kreatif. Dia bila ada tekanan, lagilah dia akan kreatif untuk cuba masuk, untuk deal dengan situasi di bawah tekanan tersebut. Maka wujudlah kumpulan dikenali sebagai MBB, yang ini dikenali sebagai Muslim Background Believer. Apa dimaksudkan MBB ni adalah perwatakan tu dengan, orang kata, culture, budayanya kekal sebagai seorang Muslim, kekal sebagai seorang Melayu, tetapi sudut dalamannya kena Kristian. Antara contoh dia kita boleh tengok, dia telah menjadi pengikut Isa alaihissalam selama lebih dari nama tahun. kekal Ahmad Setelah keputusannya di Indonesia untuk mengikuti Isa al-Masih, tapi pemakaian tuan-tuan keluarga tengok, dan teman-temannya memperhatikan bahwa Ahmad telah menjadi orang baik. Dia menjadi seseorang yang lebih mengasihi dan bertanggung jawab dan lebih setia berdoa, dan menceritakan imannya dalam Al-Masih kepada istri bersama anaknya. Mereka berkumpul bersama dan dia berkumpul, biasa kita baca Quran lah, bagi mereka membaca Bible. Seperti Ahmad, banyak dari mereka memulainya dengan kumpulan keluarga bersama-sama istri dan anak-anak, bahkan sahabat-sahabat. Kehadiran Isa al-Masih di tengah-tengah kita, bahwa dia pernah bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, ruhnya hadir di tengah-tengah kita. Kita datang dengan kerendahan hati pada Isa al-Masih, kalimatullah yang hidup dan menjadi korban bagi kita, dan kita boleh hidup dalam kebahagiaan. Malam ini sebelum kita mulai, saya ingin memutarkan sebuah kaset yang berisi pembacaan kitab Injil dalam bahasa Arab yang dikirimkan oleh seorang saudara dari Mesir.
Selain daripada tu, kita tengok antara orang Islam MBB yang mana kekal imej penampilan sebagai seorang Muslim tetapi dibaptiskan di dalam sungai. Kami baptiskan Ibu Sari di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Okey, satu keluarga ni kekal pakai kopiah, pakai tudung, tetapi dalaman keimanan Mohon dukungan kena doa. beriman kepada Nabi Isa. Dia kekal kata Semua Nabi yang Isa. besar-besaran. Hari ini ya Allah, kami memohon kepadamu agar supaya benar-benar apa yang kami lakukan ini berkenan kepadamu ya Allah. Karena ini adalah perintah firman-Mu, perintah Engkau untuk sikgo atau apa yang harus kami lakukan saat ini, biarlah semuanya bukan manusia punya mau, tetapi bagi Allah yang punya mau. Oleh karena itu, biarlah keluarga Pak Elias saat ini segala dosa kutuk nenek moyang akan dikuburkan di dalam air sini, di dalam nama Allah, di dalam nama Isa alaihissalam. Inilah doa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Ya, silakan Ibu nanti. Ya, duluan. Ya. 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 Tutup hidungnya. Ya. Oke. Okey. Dia kekalkan dengan istilah-istilah Islami dan sebagainya. Tetapi kandungan dia, konten dia adalah Kristian. Dan kita tengok antara gerakan antara bangsa apabila mereka bercakap tentang ABB di Malaysia, dan dia sebut antara mereka selalu mendoakan kepada gerakan-gerakan orang kata MBB ni, yang mana orang Melayu pakai dengan keluarga Melayu, hidup dengan budaya cara orang Islam, tetapi hakikatnya Kristian. Ya. Yang ini di kes di Sabah. Dan ini sama, Sebastian, a believer from a Muslim background in Malaysia. Ya, daripada Open Door South Africa, daripada gerakan Kristian antarabangsa. Golongan-golongan ideologi, golongan-golongan gerakan agama datang ke negara kita ni, mereka akan melakukan dakwah. Mereka akan berdakwah ke orang Islam. Maka tugas kita adalah lebih aktif dengan melakukan dakwah kepada mereka. Biar mereka pula bertahan. Kenapa pula kita nak ambil pendekatan kita pula bertahan? Kita majoriti, kita ada institusi agama, kita ada peluang, ada ruang dan sebagainya, maka digunakan sebaik mungkin perkara ini, maka kita melakukan dakwah kepada non-Muslim. Kata tuan rasa kita duduk diam, kita tak nak buat dakwah, tuan ingat mereka akan diam untuk tak berdaya. Kita diam macam mana mereka akan tetap berdaya. Oleh itu, kita ambil peluang balik, lawan balik dengan tu ke lapangan. Kita duk baca ayat Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Maksudnya dengan melakukan dakwah. Seru manusia ni ke jalan Tuhan dengan mau'izatil hasanah, pendidikan yang baik, dan wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik.